UMNO sejak ditubuhkan ya, dari dulu memang menjalinkan hubungan yang cukup erat dengan semua pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan daripada dulu. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an NGO ni semua dah ada dan mereka cukup baik dengan UMNO dan Barisan Nasional. Cuma waktu itu keterampilan atau penonjolan NGO ni tidak begitu dirasakan kerana nampak UMNO itu begitu kukuh, nampak UMNO itu begitu kebal, sehingga kan siapa saja yang menjadi calon UMNO menang dengan mudah. Kalau kita lihat keputusan pilihan raya ke 95, kawasan-kawasan luar bandar, peti-peti undi yang hampir 100%-nya Melayu, undi yang diperolehi oleh calon UMNO adalah 93 sampai 97%. Buka peti undi, analisa keputusan kawasan luar bandar di Pulau Pinang ini, undi untuk calon UMNO 93 sampai 97%. Dengan kata lain, di satu peti undi yang ada 100 orang pengundi misalnya, yang undi pembangkang ni 3 orang je dan boleh dikenal di kampung siapa yang undi. Tapi keadaan sekarang dah berubah. Oleh kerana perubahan suasana dan iklim politik baru yang menuntut cara pemikiran baru, cara bergerak baru, cara menyelesaikan masalah secara baru, menyebabkan NGO ini mula ditonjolkan sebagai mewakili sebahagian masyarakat. Saya akui sebahagian NGO ni NGO lama, seperti Pertubuhan Silat, Pertubuhan Belia, Pertubuhan Persatuan Penduduk yang mewakili Persatuan Nelayan, mewakili petani. Semua ni adalah NGO yang lama, sejak berpuluh tahun dahulu. Tapi ada NGO yang mewakili aspirasi baru, cara pemikiran baru, cara bertindak baru. Ini termasuklah yang seperti saudara sebut tadi, perkasa. Perkasa ni ramai yang mempunyai persepsi dia adalah proksi UMNO. Ada yang menyatakan satu ketetapan bahawa dia adalah bertaut dengan UMNO. Saya ingin bagi penjelasan sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang bahawa UMNO baik dengan semua NGO. Kita tak berniat nak memusuhi mana-mana NGO dan kita menghargai semua NGO untuk bersama kita menghayati perjuangan kita dan membantu kita dalam satu perjuangan yang sukar. Perjuangan yang hari ini menuntut ketulusan, perjuangan yang hari ini menuntut transformasi, perjuangan hari ini yang menuntutkan kita lebih prihatin dan membela rakyat sampai ke tahap kita terpaksa lakukan apa saja untuk kebaikan seperti yang kita lakukan dulu-dulu. Jadi dalam mengalukan semua NGO bersama kita, termasuklah Persatuan Silat, Persatuan Penduduk, Persatuan Ibu Bapa, Persatuan Penjaja, Persatuan Belia, termasuk NGO, Perkasa juga kita halukan. Tapi dalam waktu yang sama, kita melihat mereka ini sebagai persatuan-persatuan yang ahli kita ada terlibat sama. Ahli UMNO macam di Pulau Pinang ya, ada 150,000. 150,000 ini yang betul-betul aktif saya rasakan mungkin dalam lingkungan 50,000 aktif members. Yang lain dia ahli tapi dia mungkin datang sekali-sekala untuk mesyuarat agung, mungkin dia datang sekali-sekala bantu untuk pilihan raya, tapi 1/3 ahli kita ni aktif. Dalam aktif ni bukan saja dia aktif dalam UMNO, dia ni orang berpersatuan. Bila dia minat dalam politik, dia juga minat Persatuan Belia, dia menjadi ahli Persatuan Belia. Kemudian dia tengok, Perkasa ni berjuang ke arah sini, dia pun minat jadi ahli Perkasa. Ya? Dan kadang-kadang dia pun juga jadi ahli Persatuan Penduduk. Jadi orang yang aktif, selalunya dia tak akan pilih satu persatuan. Dia akan pilih beberapa persatuan untuk dia wakili dalam memenuhi cita rasa dan aspirasi dia berkhidmat pada masyarakat. Jadi dalam konteks ini, sebahagian daripada ahli UMNO adalah ahli Perkasa. Ada juga ahli Perkasa yang merupakan ahli PAS. Ada juga ahli Perkasa yang
masuk dalam PKR. Jadi tak boleh nak katakan bahawa ahli perkasa itu semua UMNO. Ya. Dan kita hormati mereka sebagai NGO, dan kita harap mereka juga hormati kita sebagai parti siasah politik yang mempunyai perbezaan pandangan, perbezaan pendapat yang kadang-kadang tidak dapat diselaraskan. Kadang-kadang apa yang kita nak dan perkasa nak itu common, sama. Tapi ada perkara yang UMNO nak dengan perkasa nak itu berbeza. Ya. Sama juga dengan pertumbuhan-pertumbuhan parti pembangkang yang lain seperti DAP misalnya. Ada ahli DAP yang dia mungkin jadi NGO Persatuan Dewan Perniagaan, dia mungkin jadi NGO Persatuan Pelajaran. Jadi mungkin tindak tanduk dia itu tidak sama sehaluan seperti yang dikendaki oleh DAP, dan tindak tanduk dia lebih menjurus kepada NGO dan yang diwakili. Jadi kita tak boleh generalize semua. Tapi posisi UMNO adalah kita tidak kondon, kita tidak mengiktiraf, tidak bersetuju atas apa saja NGO yang melanggar peraturan. Mereka boleh jadi kawan kita, boleh jadi pembantu kita, penyokong kita, tapi atas dasar undang-undang, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, itu tak ada kompromi. Kalau NGO itu melakukan kesalahan undang, mereka tanggunglah sendiri. Kalau NGO itu melanggar perlembagaan negara, mereka tanggunglah sendiri. Tapi kalau mereka mengikut undang-undang, membantu kita dalam perjuangan, tentu sekali kita menerima dengan tangan terbuka. Tapi Datuk rasa Perdana Menteri sepatutnya mungkin bagi komen bila perkasa berkelakuan yang tidak diterima oleh UMNO lah. We should at least comment, when they do something that is not Yang acceptable. Berhormat Perdana Menteri sebagai Presiden Barisan Nasional dan Presiden UMNO, dia banyak perkara yang dia nak lihat dalam negara ni. Dia kadang-kadang sibuk menguruskan dan mentadbirkan negara dalam berbagai bidang, ekonomi, hubungan luar, ya, pembelaan pada rakyat. Dalam konteks ini, mungkin perkara-perkara yang berlaku dalam bentuk localized ataupun bentuk tempatan, seperti apa yang berlaku di kediaman Ketua Menteri Pulau Pinang oleh sekumpulan penyokong yang dikatakan dikaitkan dengan perkasa. Oleh kerana perkara ini berlaku di Pulau Pinang, saya rasa tak payahlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi komen. Ya, cukuplah saya sekadar pengurusi hubungan menyatakan bagaimana kita tidak bersetuju dengan tindakan yang dibuat oleh segelintir penyokong yang dikatakan dikaitkan dengan perkasa berhimpun di rumah Ketua Menteri Pulau Pinang. Kerana pada saya, politik ini ada satu batasan di mana kita jangan berpolitik sampai mengganggu keluarga rakan yang berpolitik dengan kita, walaupun mereka daripada golongan pembangkang. Walaupun kita berlainan parti, kita janganlah pergi ke rumah seorang yang kita tak suka dan duduk di depan rumah beliau, mungkin mengganggu masyarakat sebelah, mungkin mengganggu keluarga yang duduk di dalam rumah itu. Jadi kalau kita rasa kita tak suka orang buat di rumah kita, kita juga kena fikir bahawa mungkin kita tak begitu nak setuju kalau orang buat di rumah ketua yang bukan sehaluan ataupun satu parti dengan kita. Jadi saya lebih berminat mempraktiskan politik kesederhanaan, politik yang kita minta rakyat mengetahui peranan kita, mengetahui apakah yang kita rancang, mengetahui apakah yang kita telah lakukan, dan kita mengetahui apa yang kita pegang kepada polisi dan prinsip yang mengandungi segala kebaikan yang terkandung dalam kita rasa dan perancangan kita, dan biar rakyat tentukan. Politik yang lebih bersederhana, politik yang lebih ada sikap toleransi dan hormat menghormati, dan saya masih pegang kepada batas-batas politik yang luhur, batas-batas politik yang menganjurkan keadaan yang lebih tenteram daripada satu kekecohan yang boleh kadang-kadang boleh
selaraskan di peringkat pucuk pimpinan, tapi bila sampai di peringkat bawahan mungkin rasa meluap, rasa kemarahan, rasa kebencian itu tidak dapat dibendung oleh pengikut-pengikut yang mungkin berfikiran lain daripada pemimpin. Ada pemimpin yang sederhana, ada pemimpin yang ekstrim, ada pemimpin yang resis. Kalau pemimpin yang resis mengajak pengikutnya resis, dan satu pemimpin lagi pun juga resis mengajak pengikutnya resis, itu tidak baik untuk negara. Kita harap politik yang di tahap kesederhanaan ini lebih baik untuk negara kita masa sekarang dan masa yang akan datang. MalaysiaKini.com. Malaysia Kini. For the Malaysia Kini.